Ustaz, zakat terah ni kena bayar tempat beraya. Jadi sebelum ni hamba bayar zakat terah kapung, tapi hamba raya tempat kerja hamba lah. Bayar zakat terah di kapung, pas lagu mana kena qada? Ya kena qada lah. Pendapat muktamad kata kita kena qada sebab apa? Sebab kita telah memindahkan zakat. Sepatutnya kita bayar zakat di tempat kerja kita. Contohnya kita kerja Kuala Lumpur. Patut kena bayar Kuala Lumpur, tiba-tiba kita pergi pindah zakat kita bayar di Kelantan contohnya. Maka lagu mana hukum dia? Haram. Apa haram? Kerana memindahkan zakat. Orang miskin di Kuala Lumpur sangat memerlukan kepada zakat kita sebab kita raya situ. Tiba-tiba kita pergi pindah. Maka apa hukum memindahkan zakat? Haram hukum dia. Kena bayar di tempat kita bekerja, tempat kita raya, nah. Maka kena qada. Tetapi ada pendapat lah ni, sekalipun pendapat ni dhaif, tetapi sudah difatwakan boleh kita pindah zakat. Yakni boleh kita beraya sini, kita pergi bayar tempat lain. Boleh hukum dia. Maka hukum ni tak payah qada lah. Atas pendapat ni tak payah qada lagi zakat terah dia. Nah. Jadi lepas-lepas ni kena bayar tempat hak kita beraya. Nah. Bapa Yahudi nak sangat menguasai negara Palestin sebab dia tak ada negara. Mana negara dia? Israel ni tak ada negara. Mana ada negara Israel? Sebab tu pasport Malaysia, apabila kita beli pasport, buat pasport dia tulis, pasport ini sah diperlakukan kecuali di negara Israel. Sebab Israel tak ada negara. Dia duduk di Palestin secara haram. Kalau kita kat orang yang mari dari planet mana tak tahu, dia mari tupai negeri kita, dia mengaku ni negara dia. Lagu mana? Tidak kau mengarut lagu ni. Maka kedudukan dia duduk di Palestin sekarang tidak diiktiraf oleh dunia. Dan bukan negara dia. Dia mengaku pula negara dia, negara Israel. Bila masa negara Israel? Dia tupai. Nak duduk cara tupai tak apa ni mengaku negara pula. Nah. Sebab tu dia nak sangat menguasai Palestin. Kerana dia nak berebut, dia kata itulah tempat dia. Dalam kitab-kitab pun sebut Palestin ni pernah jadi negara Yahudi. Yahudi tapi dihambak oleh Allah Ta'ala kerana dosa yang berat, dihambak sehingga ke tak ada negeri. Maka dia pun mengakulah biarlah tak ada pergi duduk, nak duduk Palestin juga. Nah. Tetapi takdir Tuhan sudah menentukan Yahudi akan memilih Palestin sebagai negara dia. Tuhan awak lagu tu dah. Dan dia sekarang berusaha sungguh nak menguasai Palestin. Dan satu hadis Nabi kata akhir zaman Yahudi akan dikumpulkan beramai-ramai di negara Palestin. Kita tunggu masa dan kita akan tengok dia akan kembali semua Yahudi di dunia ni. Hak duduk di Amerika, hak duduk di Yemen, hak duduk di mana ko, dia akan balik ke Palestin, berkumpul ramai-ramai situ dan akan dibunuh secara beramai-ramai oleh orang Islam. Pada masa tu peperangan orang Islam dengan Yahudi, orang Yahudi tak ninggal apa-apa. Sehingga ke peperangan tu khamak tak khamak, batu berkecek. Dalam hadis tu batu berkecek. Tanya orang Yahudi nusuk alik batu, maka batu kecek. Hei Muslim, wahai orang Islam, ni Yahudi duk belakang aku, mari tembok, mari gapo. Siapa khamak tak khamak perang tu sehingga batu berkecek. Lah ni tak bunyi lagi. Tak berlaku lagi perang tu. Cuma memang sudah ditakdir dah Yahudi akan dibunuh secara beramai-ramai. Sekalipun dia rasa dia boleh menguasai dunia sekarang, tetapi takdir Tuhan lebih hebat daripada dia. Kita akan tengok dia akan dikumpulkan di Palestin dan dia rasa hebat duduk di Palestin, dapat menguasai Palestin, rasa berdebel, rasa gapo dan dibunuh beramai-ramai di situ. Kecuali katanya dalam hadis Bukhari tak silap hamba, Yahudi menusuk dalam satu pokok belakang satu pokok. Pokok itu dipanggil pokok Gorkok. Gorkok ni Yahudi duk tanam banyak di Palestin kerana dia yakin kata dia akan dibunuh dan dapat menyelamatkan dia hanya pokok Gorkok. Maka dia nusuk di belakang pokok Gorkok. Gorkok tu tak kecek. Senyap tak beritahu Yahudi duk nusuk belakang pokok tu. Maka Nabi kata al-Gorkok syajaratul Yahud. Pokok Gorkok itu adalah pokok Yahudi. Maka semua pokok lain
nusuk bawah tiang kau gapo dia semua. Orang Islam boleh cari belakang sehingga dia menusuk di bawah pokok dia rokok. Hak ni pencaturan hak Tuhan buat dah. Kita hanya tengok benda ni berjalan. Hak penting kita dengan Tuhan lagu mana. Tu. Maka dia nak kepada Palestin lagu tu lah. Seolah-olah Tuhan telah salurkan dia untuk mencapai ajalnya secara beramai-ramai Yahudi lagu tu. Tak boleh sekat. Kita tak sedar sekat. Memang cerita tu lagu tu sudah situ. Tak boleh kita kata, wak larilah Yahudi, hambaklah, kena hambaklah dia biaya duduk di Amerika. Kau duduk. Sebab cerita kata dia dibunuh di Palestin. Maka tak boleh nak tukar sekerik. Memang terpaksa akan jadi lagu tu. Kita orang Islam pun yakin lagu tu. Dia orang Yahudi pun rasa lagu tu. Sebab tu dia bimbang. Dia tanam pokok, dia wak pedai, dia apa. Kerana dia tahu dia akan mati situ. Bagaimana cara nak masuk pondok? Allah. Hak ni kena berhubung dengan pejabat lah. Tak payah tanya hamba lah. Berhubung dengan pejabat, marilah alamat-alamat. Bagaimana cara kita nak tahu? Adakah sudah ilmu fardu ain kita atau tidak? Gini ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadat yang kita nak buat. Contohnya kita seorang biasa. Tak buat kerja, tak apa, maka belajar semaya. Belajar ambil air semaya, belajar mandi wajib. Itu saja. Time puasa, belajar bab puasa. Time nak pergi ke Mekah, belajar Mekah. Kalau ada pitih, belajar zakat. Kalau tidak ada pitih, tak payah belajar. Kalau kita jenis nego pula, kena belajar bab muamalah, bab nego, lagu mana cara menego yang sah. Kalau kita nak buat rumah sewa, kena belajar lagu mana nak buat rumah sewa, hak sah, sewa menyewa. Jadi hak tu fardu ain dipanggil. Fardu ain atas diri orang tu ada berlebih, ada berkurang. Bab akidah pula kita dapat beza ke hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Ciri-ciri yang ada pada Tuhan, ciri-ciri yang ada pada makhluk. Kalau orang mari tanya kata Tuhan ni duduk selo. Tuhan turun. Tuhan super labi dia kata. Tubuh duduk atas arah, malam-malam kepala dia jongor kepada langit. Tu kita kata mengarut ada Tuhan super labi. Tu faham dah tu. Akidah dah tu. Boleh beza dah hak mana sifat makhluk, hak mana sifat Tuhan. Boleh dah tu. Tasawuf pula hati kita lagu mana? Dengan perbuatan maksiat, sabar, tawakal, apa dia hak sifat-sifat maksiat zahir anggota tu kena jaga. Tu tasawuf dah tu. Bagaimana cara nak hilangkan sifat ujub? Ujub ni rasa hebat diri kita dan riak nak menunjuk-nunjukkan ketika beramal. Ingat, kalau kita beramal, kita ingat Tuhan, masa tidak ada sifat mazmumah ni tak boleh nak masuk. Kalau kita beramal, masih lagi lupa kepada Allah, masih ingat diri kita yang buat ibadat itu, kita semaya, kita sedekah, kita baik, kita hebat, kita alim, kita gapo, maka setan masuk selalu, sifat mazmumah masuk selalu. Jadilah ujub, jadilah riak. Tetapi kalau hati kita dok mikir bab Tuhan, tak ada masa kita nak riak, tak ada masa nak ujub. Ambo wi contoh gambaran macam kita, bini kita masuk dalam wak nak beranak. Kita dok semaya, hati duduk mikir bab bini kita. Pada masa tu tak ada masa nak riak, pada masa nak ujub. Bab apa? Sebab kita dok mikir bini kita. Lagu mana selamat kau tidak dia. Lagu tu. Maka ada rasa riak. Tak ada masa hamba nak riak, nak ujub. Sebab apa? Tu kita fikir mengenai bini kita. Cuba kita fokus dalam ibadat kita, fikir mengenai itu. Semua hak baik ini adalah pemberian Tuhan. Allah Ta'ala beri kepada kita. Pada masa tu kalau kita dok mikir lagu tu, tak ada masa nak riak, nak ujub, tak ada. Tetapi kalau kita dok mikir mengenai Tuhan, maka syaitan, riak, mazmumah masuk selalu. Tu cara dia nah. Apakah hukum minum wine? Wine lah, wine yang tiada alkohol, non alkoholik dipanggil. Wine ni nama gapo dia tak tahu. Wine ni nama arak ni. Nama yang tidak ada alkohol. Alkohol ni arak kau gapo dia? Gen ni. Dia arak ni bukan dinamo. Arak ni adalah minuman yang memabukkan. Sekalipun tak ada nama. Kita beli dalam botol kosong, tulis dia air syurga ditulis. Maka kita pun minum, pening, mabuk. Maka hukum dia berdosa kerana minum arak. Kita tulis arak apa? Kita tulis wine. Kita tulis whisky. Kita tulis beer. Kita tulis goni. Ia bukan dinamo. Tu, dia dizat benda tu. Kalau benda tu kita tulis air zamzam, air sirap, air melu, tulis.
Arak mabuk ni dosa haram kita pun minum. Tak dosa apa? Bukan kita minum tulisan. Kau ada orang minum kertas-kertas tulisan apa semua. Ada orang minum air dia. Maka nama tu tak sedut cara lah. Kalau benda ni bukan arak, ikutlah nak win nama wine ko, nama win ko, nama kumpulan emisah ko, win ko. Tak ikut dia lah, tu pada masalah apa dia. Ya bukan di nama, jangan duk pening nama benda tu sendiri. Apakah hukum membaca Al-Quran dengan tulisan Rumi? Boleh baca jika betul bacaan dia. Misalnya kita nak baca dengan bahasa Arab tak boleh. Tetapi menulis Al-Quran dengan Rumi ni haram hukum dia. Kita tulis Alhamdulillah. Alif Lam ALHAMD Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tulis lagu tu tak boleh kerana menghilangkan mukjizat Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mukjizat dia dengan bahasa Arab. Kalau kita tulis lagu tu hilang mukjizat dia tu dia panggil. Keistimewaan Al-Quran itu dengan bahasa Arab dari sudut nahwu balaghah dia apa dia semua terkumpul situ. Kalau guna dengan bahasa Melayu hilang. Tetapi dari sudut bacaannya boleh. Misalnya kita tak faham apa nak baca lagu mana Macam kita nak belajar abata bismillah ya betul ni. Kita belajar bismillah. Untuk belajar gitu tak apa. Maksud dia hak tolehnya tulis Al-Quran dengan bahasa Rumi. Kerana hilang mukjizat dia. Adakah berdosa imam bila tok siuk yang dibenarkan solat di masjid kerana tidak tunaikan solat Jumaat? Mohon ulasan mengikut pandangan ulama. Berdosa kodok bila tok siuk menunaikan solat di masjid kerana tidak masalah lah ni tak boleh semaya Jumaat tapi dia suruh semaya Zuhur. Tok imam pula dosa kodok. Apa tok imam dosanya? Mujur tok imam maya. Kalau tok imam pergi joget, kalau tok imam pergi karaoke, jadi tok imam pergi semaya pula dosa. Tak dosalah. Patu apa kena maya Jumaat? Pak orang mana boleh maya Jumaat? Kena faham lah benda tak cukup syarat. Ya nak semaya lagu mana tu imam tu. Kalau dia semaya pula jadi kau berdosa. Ya pak orang. Kita maya Jumaat juga. Alai-alai muka siapa masjid tu. Tak cukup syarat. Pak orang. Ya kena 40 orang baru cukup syarat. Pas maya Zuhur lah kita tengok. Sudah tu imam. Tak imam maya Zuhur dosa tu imam. Sebuah salah. Maya Jumaat tak boleh. Zuhur pun tak boleh. Ni hukum dia tak ada masalah. Gapo jangan marah kau tu imam. Tu imam munggo dia arah lagu tu dah semaya Zuhur 4 orang. Memang 4 orang memang kena maya Zuhur. Kalau dia arah maya Jumaat apa tak sah. Dia arah maya Zuhur dah molek dah. Maya Zuhur lah kita ni. Dosa bukan kita. Dosa kau tak dosa tanya orang hok wi arah tu. Tu imam nyanyo tu imam tok bila duk tekan lagu tu. Mati tu imam apa tekan. Ingat mati Covid tekan sebab dia kata dosa tu email nyanyo jadi tu email nyanyo jangan kata dosa kat orang. Oyak dosa di kita sudahlah. Dosa ni letak di kita. Jangan letak di orang. Niat nak puasa sunat tapi tak buat, niat nak sedekah tapi tak buat dengan sengaja, adakah jatuh munafik? Kita nak sedekah, kita nak buat baik, tiba-tiba kita tak buat baik, tak jadi munafik lagi. Apa penting ada dah cita-cita nak buat kebajikan, nak puasa sunat, tak apa dah lah. Sengaja kita nak buat mana? Hamba ni mana? Nak sedekah benar, nak bangun tahajud tapi tak bangun-bangun pun. Tapi cita-cita tu ada. Tak apa dah lah. Sekurang tak jadi munafik ni. Munafik ni muka lain ni. Munafik ni muka lain ni. Munafik ni apa dia? Kafir di dalam hati, wak lolok Islam kat luar. Tu munafik ni. Kita terambil bagi orang. Ada juga istilah terambil bagi orang. Kita terambil bagi orang. Mana boleh terambil bagi orang ni? Bagi ni jarang berlaku ni. Dia kata kalau kita ngaku orang kampung akan pandai serung kita. Tak bagaimana cara nak selesai masalah. Hangpa terambil dah bagi orang. Ambil kau terambil kereta, terambil emas, terambil pitih dia. Sudah. Bagaimana terambil? Gini. Apa maksud terambil tu sendiri? Kalau betul benda tu keliru, misalnya kita tukar payung, tukar selipar di masjid kau apa dia terambil gitu.
Hak tu tidak berdosa. Dan pandai-pandailah cara nak selesaikan dia. Walau nak selu-selu ke atas rumah dia kau, selipas tu putus dah kau berapa dia baru nak atas. Pandai-pandai cara, kerana kalau kita buat gitu takut demo tuduh. Oh, tu email curi selipar orang dah tu. Padahal kita tukar, kita kata, Jadi, kalau siapa perikat takut sangat, siapa takut orang kampung pandai serum kali benda besar, ya ambil ni kali. Terambil mutu orang ko, terambil berkali. Ni payahlah kena ngejah walau japi pekung selu-selu. Kalau mutu moh dia orang walau beraking selu-selu pakai lari lagu tu. Pandai-pandailah. Dah demo kata soalan tu ya terambil lah. Apabila terambil ni tak dosa, Tapi kalau tercuri, tu memang curi tu tidak ada istilah jadi jadi Gitulah pandai-pandailah nak selesaikan dia. Kalau perbuatan tak dosa. Adakah sudah jatuh kupu atas orang yang kata dia? Ada masalah orang founder produk ni yang kata saya tak minat semaya kau apa dia jadi jatuh kafir kau dok. Gini. Lo ni masyarakat ni jahil terlalu berat sangat. Jahil patah belakang orang tua panggil. Jahil patah belakang ni nak kata jahil tu siapa zahir sangat patah belakang apa? Tak ada. Kalau duduk dalam poket boleh kira lagi jauh zahir patah kepala, patah belakang dia panggil. Maka kadang-kadang orang tu dia kecek menurut qadar dia lah. Maka kadang-kadang kata-kata tu memang jelas nampak kufur lah. Tetapi kerana kejahilan dia, kita kena beritahu kepada dia, royak molek tak boleh kecek lagu ni. Sebab kadang-kadang bukan founder saja, orang-orang hok pakak tinggi, orang-orang ada jawatan pun kecek kadang-kadang nampak zahir jadi kafir, kecek lagu ni. Tetapi lagu itulah masyarakat sekarang jahil, kita orang-orang ada agama, ada kesedaran, beri kesedaran kepada dia. Ajak pujuk dia. Dari sudut zahirnya hukum jadi kafir lah kalau kecek lagu tu. Tetapi kena berlemah lembut sebab orang lain ni jahil tu banyak. Dan iman semakin nipis, dunia semakin menguasai. Pitih semakin, narak gelai teban ni. Ni, ratal tekuk. Dekat 100 kilo penuh. Selalu Allah. Kereta naik jet. Tak naik dah kereta naik jet. Nak kaya telajak. Maka apabila harta banyak lagu tu, kadang-kadang email tu jadi nipis. Kurang semaya kau apa dia, maka timbullah perkataan lagu tu. Jadi lah ni kita bukan kata nak wih tubik hukum sangat. Kita nak menyelesaikan masalah. Bukan nak waktu tubik hukum mudah ya. Kafir betah ni, kafir betah haram, betah mudah. Tetapi kita orang agama ni kena banyak fikir nak menyelesaikan masalah. Masalah bukan dihukum, bukan di keputusan, bukan di jawapan, tetapi cara seorang itu menyelesaikan masalah. Kena fikirlah orang yang bertanggungjawab majlis agama, kau fikir lagu mana suruh-suruh dia tu jadi molek semula. Ada tak ijazah untuk pakai ridak? Bagaimana cara pakai ridak semasa solat? Ijazah pakai ridak ni adalah. Pakai ketika semaya boleh berlaku, pakai lagu ni boleh, pakai belik lagu ni boleh. Pakai agama ni, pakai lagu ni boleh. Macam-macam, ada macam-macam jenis cara pakai ridak. Bagaimana cara elok diri melakukan maksiat? Jangan buat maksiat tu. Cara nak elok dia, jangan pergi, jangan duduk dekat dengan benda-benda boleh buat maksiat. Contohnya kita maksiat misalnya minum arak, jangan duduk dengan botol arak. Kita maksiat, kita berzina, jangan duduk dengan perempuan. Lagu itulah. Ni hamba nak berhenti dengan arak, penuh dalam peti arak. Hamba tak sip zina welung. Buka bilik penuh orang tino. Pas lagu mana tak berzina, tidak kau jadi kau berzina lagu tu. Jadi lari daripada kita tahu dah, nak lari daripada maksiat ni kita tak kuat lagi. Maka lari daripada tempat-tempat dia. Imam solat jenazah tertambah rokok. Apakah solat jenazah tu sah? Perlu ulai kodok? Tidak perlu ulai, sah dah, tak ada masalah apa. Nya jari-jarinya nak rokok lah sekali-sekala. Nama silap tak apa, jangan sengaja buat dah. Bagaimana cara nak bersihkan hati betul-betul, nak istiqamah betul-betul, tak sih belok-belok. Lagu mana? Nak bersihkan hati betul-betul ni kena duduk dengan orang bersih hati. Nak duduk dengan guru yang boleh bersihkan hati kita. Jangan duduk sendiri tiba-tiba nak istiqamah. Nak bersih hati duduk dengan kotor lagu tu. Kita kotor.
Kita nak bersih, tak segi mandi. Duk pergi kat kolah ambil air jeru-jeru. Kita nak duduk rumah. Mana boleh, kena cari tempat-tempat. Video-video, kuliah-kuliah, live-live mengajar kepada hati, bersih hati. Ni duk tengok Korea apa cerita. Pas nak bersih hati lagu mana? Pening kepala lagu tu. Jadi cara dia, pergi cari tempat membersihkan hati. Ataupun video-video klik kau dia ikutlah tengok lagu tu. Buat masalah ni, muka tak boleh tobek ke? Lockdown ni. Jadi kita isi program diri kita dengan benda-benda yang boleh membersihkan hati kita. Terlupa rakaat was-was, lalu terus naik tambah rakaat, perlu sujud sawi ke, berapa kali kena sujud sawi. Wajib kena tambah kalau tak ingat, kalau was-was sujud sawi 2 kali. Tak ada sujud sekali. Sekali, lepas tu Rabbi Fili, lepas tu sujud, lepas tu akad Assalamualaikum. Masuk sekali sujud sawi berarti 2 kali sujud dah. Masuk dia kata berapa kali sujud sawi? Sujud sawi sekali lah. Masuk sekali sini 2 kali sujud maksud dia. Virus COVID-19 ni dikatakan rancangan orang kafir Yahudi membunuh manusia di dunia ini. Jadi adakah orang Islam mati kerana COVID dikira mati syahid seperti dalam perang? Mati COVID, mati penyakit dah lah. Antara orang yang dapat pahala mati syahid, mati beranak, mati lemah, mati nyakit taung, nyakit wabak lah. Nyakit wabak macam lah ni COVID, wabak misalnya. Maka orang pun mati dengan sebab wabak. Maka dikira mati syahid juga. Masalah COVID tu Yahudi, Koreko, kau dia suku pasar tapi dia mati dengan sebab penyakit lah. Maka hukum dia dapat mati syahid. Apakah maksud zikir ya wali, ya waliyu, ya waliyu? Adakah boleh amal nama Tuhan? Al-waliyu. Al-wali nama Tuhan ke yang menjaga. Boleh zikir nama Tuhan. Nampak, qul Allah wa du'ur rahman ayyaman tad'un falahul asmaul husna. Boleh kita berzikir dengan asmaul husna. Zikir daripada awal Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Boleh. Boleh, tak ada masalah apa dia. Pada sebut nama orang baik sebut nama Tuhan. Pada sebut nama COVID baik sebut nama Tuhan. Pada sebut nama lain baik sebut nama Tuhan, lebih boleh pahala lagi. Bagaimana cara ganti solat? Bolehkah solat subuh pada waktu zuhur? Yalah, nama ganti dah. Kalau subuh dalam waktu subuh tu panggil tak panggil ganti subuh dah lah. Maka apabila qada sembahyang tak syarat pada waktu dia, boleh pada mana-mana waktu pun boleh. Selawat Fatih, ambil ijazah dah. Selawat Fatih 51 kali lepas pada subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliq khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dua riwayat Said Al-Bakri. So, riwayat Sidi Ahmad At-Tijani. Boleh berlaku riwayat dia. 51 kali selawat Fatih pada waktu subuh. Lepas pada subuh, insya-Allah dapat futuh, dapat kemurahan, dapat mudah lah rezeki. Macam mana nak bayar hutang tapi tidak tahu kena bayar atau tidak? Sudah. Nak bayar lagu mana? Siapa dia gelenya nak bayar hutang kalau hak tak wajib? Hak wajib baru tak si bayar. Semangat kawan ni. Sebab mesej pemberi hutang baca tapi tidak balas. Sudah. Kita ada ayat kata hangpa nak ipitih kedai ni 500 ni hangpa nak bayar hutang. Orang hok hutang tu senyap mati kau selok kau lagu mana tak bayar-bayar. Bagaimana? Carilah. Sebagaimana dia nak hutang dulu pandai cari mesej dia. Tiba-tiba bila nak bayar jadi tak reti dah lah. Tekan apa semua jadi hilang ingatan. Jadi kena balas molek lah. Sungguh kita. Kalau tak jumpa sungguh, barulah pitih tu kita pergi ke masjid, pergi ke pondok, pergi ke gapo. Kalau tak ada pitih lagi, buat ibadat banyak, bayar dengan ibadat di akhirat. Surah Sa' ayat perlu sujud tilawah atau diganti dengan sujud syukur. Surah Sa' ini sujud syukur. Surah Sa' adalah sujud syukur. Peristiwa Sayyidina Nabi Allah Daud alaihi salam, apabila Tuhan terima taubat dia, maka dia sujud syukur. Surah Al-Sa' sujud syukur, jangan sujud dalam sembahyang jika baca ayat ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.